Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY, saluran yang tidak akan sesekali sembunyikan kebenaran. Kita dedahkan segalanya tanpa tapisan dan tanpa rasa takut. Hari ini kita akan ulaskan satu isu yang sangat panas, satu skandal yang mungkin ramai tidak sangka boleh berlaku. Dan lebih mengejutkan, ia dikatakan skandal kedua terbesar di dalam sejarah negara selepas 1MDB. Ya, Anda tidak silap dengar. Skandal ini berlaku di Sabah dan kita tidak cakap sembarangan. Dakwaan ini datang sendiri daripada bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya. Jadi, coba Anda bayangkan betapa seriusnya perkara ini. Baru-baru ini, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki meminta orang ramai untuk bersabar berhubungan dengan siasatan skandal rasuah yang melibatkan beberapa adun di Sabah. Sabar, itu reaksi beliau selepas 6 bulan kes ini didedahkan kepada umum. Ramai pihak yang kecewa dan antara yang paling lantang bersuara ialah NGO dari Sabah yang dikenali sebagai Sabah Entitlement and Equity Now. Presidennya Duncan Cheng terus menghentam Azam Baki dan menyatakan secara terbuka bahwa permintaan supaya bersabar itu hanyalah satu tanda yang melihatkan kegagalan beliau melaksanakan tanggung jawabnya. Kata Cheng lagi, bukti sudah jelas dikemukakan, tetapi kenapa siasatan masih lagi tidak selesai? 6 bulan sudah berlalu dan rakyat masih tidak tahu siapa yang benar-benar bersalah, siapa yang terlibat, dan adakah akan ada pertuduhan yang lebih serius. Lebih merisaukan, kes ini bukanlah kes yang biasa. Ia melibatkan bukan 1, bukan 2, tetapi 8 orang wakil rakyat, termasuklah seorang bekas CEO Sabah Mineral Management. Kalau benda ini berlaku di negeri lain atau dalam parti pembangkang, agak-agak sudah berapa ramai orang yang ditangkap? Apa yang kita tahu setakat ini, menurut Azam Baki sendiri, SPRM telah membuka 2 kertas siasatan. 1 terhadap Albert dan 1 lagi terhadap bekas CEO SMM. Beliau juga berkata video skandal yang dihantar kepada SPRM sedang di dalam proses analisis forensik. Tetapi persoalannya sekarang, adakah analisis ini betul-betul mengambil masa selama ini? Ataupun ada sesuatu yang coba dilambat-lambatkan? Dan bila Azam berkata, kami tidak ikut pendapat awam, kami ada SOP sendiri. Kemudian rakyat mula persoalkan, SOP itu berapa panjang sebenarnya? Adakah SOP itu juga digunakan bila berdepan dengan pemimpin pembangkang? Kenapa bila melibatkan ahli politik tertentu, tindakan boleh dibuat dalam masa seminggu, tetapi untuk kes Sabah ini kita disuruh tunggu setengah tahun? Bukankah ini menimbulkan persepsi bahwa ada double standard di dalam penguatkuasaan undang-undang? Apa yang lebih menggemparkan, skandal ini bukan sahaja melibatkan isu duit, tetapi lebih dahsyat, ia melibatkan peralihan kuasa secara manipulatif. Di dalam video yang tular dan dihantar kepada SPRM, didakwa terdapat rekaman yang menunjukkan perbualan sulit, pemberian duit, dan janji jawatan untuk memastikan beberapa adun menyokong satu kem politik. Dalam kata lain, ini bukan sekadar rasuah biasa, tetapi ini adalah satu bentuk pembelian kuasa yang menghancurkan kepercayaan terhadap sistem demokrasi kita. Lebih menyedihkan, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah juga turut dikaitkan. Tetapi hinggalah ke hari ini, tiada satu pun kenyataan rasmi daripadanya. Diam 1000 bahasa. Dan Cheng tidak berdiam diri. Beliau mahu isu ini dibahaskan di dalam sidang DUN Sabah yang akan berlangsung minggu depan. Dan ini bukan permintaan biasa, ini permintaan rakyat yang sudah cukup muak dengan permainan kuasa. Beliau juga mendesak SPRM segera mengumumkan hasil siasatan. Ini bukan kes yang kecil.
Ini adalah case yang mencerminkan integriti seluruh pentadbiran negeri. Adakah Sabah akan menjadi seperti 1MDB? Sebuah skandal yang melibatkan banyak pihak, tetapi akhirnya hanya beberapa kerat saja yang dihukum. Dan disinilah kita mula tertanya-tanya, siapa yang sebenarnya melindungi siapa? Kenapa Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor, masih tidak memberikan penjelasan terbuka tentang perkara ini? Adakah beliau benar-benar tidak tahu apa yang berlaku di sekelilingnya? Atau adakah beliau juga salah satu individu yang coba menjaga persefahaman politik demi memastikan kuasa kekal di tangannya? Kita tahu yang Sabah akan menghadapi pilihan raya negeri tidak lama lagi. Jadi tidak peliklah kalau siasatan ini sengaja dilambat-lambatkan supaya tidak jejaskan nama-nama besar sebelum kampanye bermula. Tetapi sampai bila? Adakah kita sebagai rakyat Sabah dan rakyat Malaysia akan terus berdiam diri? Kita ada hak untuk tahu, kita ada hak untuk lihat keadilan ditegakkan. Bayangkan jika SPRM akhirnya berkata tiada bukti kukuh selepas 6 bulan menyiasat, sedangkan rakyat sudah tengok sendiri video dan pendedahan yang ada. Apakah yang akan terjadi pada kepercayaan kita terhadap sistem keadilan? Jangan lupa, inilah SPRM yang sama, yang sangat pantas apabila melibatkan pemimpin pembangkang. Tetapi bila isu ini melibatkan orang di dalam kerajaan negeri Sabah, yang juga penting untuk menjaga kestabilan politik di peringkat pusat, tiba-tiba semuanya perlahan dan senyap. Dan persoalan yang terakhir yang kita rasa paling kontroversi untuk ditanya, adakah SPRM sebenarnya masih bebas atau sudah terlalu dikawal oleh kuasa politik pusat? Jika iya, apakah nasib negara kita di dalam beberapa tahun akan datang? Adakah kita sedang menuju ke arah negara yang hanya menghukum mereka yang bukan sekutu tetapi melindungi mereka yang berkuasa? Coba kita fikirkan baik-baik. Rakyat Sabah, Anda ada suara, kita ada suara, dan kita ada kuasa. Jangan biarkan skandal ini berakhir dengan tiada siapa yang dipertanggungjawabkan. Kita sudah lihat apa yang berlaku dengan 1MDB. Jadi, jangan lagi kita mengulangi sejarah yang sama. Baiklah, jika Anda rasa isu ini penting, kongsikan. Share video ini kepada rakan-rakan Anda semua. Biar satu Malaysia tahu bahwa rakyat Sabah tidak akan berdiam diri lagi. Itu sahaja untuk video pada kali ini, dan sebelum itu jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe juga kepada channel ini Karens VMY, dan aktifkan lonceng supaya Anda tidak terlepas video seterusnya daripada kami. Komen di bawah apa pendapat Anda tentang skandal ini. Patutkah Azam Baki letak jawatan? Patutkah SPRM dibebaskan dari pengaruh politik sepenuhnya? Kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Kebenaran itu kadang-kadang pahit, tetapi ia tetap perlu didedahkan. Karens VMY, suara rakyat, nadi perubahan.